Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman.
مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, hari Isnin, yang merupakan orang kata apa, hujung tahun tuan-puan, hari penghujung kan, hari penghujung tahun. Dan alhamdulillah bersyukur kerana kita dapat bersama pada pagi ini untuk majlis ilmu. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan, pertemuan kita ini bukanlah satu pertemuan yang sia-sia, malah ada barakahnya di situ insya-Allah. Dan tujuan lainnya adalah untuk kita mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita lakukan ini, yang mana kita yakin jika kita niatkan ianya adalah satu amal ibadah buat kita, insya-Allah akan ada ganjaran pahala yang besar buat kita. Ya, mudah-mudahan. Dan kita doakan juga agar kita punya pertemuan pada pagi ini ataupun kita punya perkongsian pada pagi ini lancar dari mula sehinggalah penghujungnya. Jadi saya mohon doa daripada tuan-puan, doakan hari ni orang kata apa, cantik je kita punya perjalanan kelas ya. Maksudnya tak ada gangguan internet dan sebagainya. Boleh? Baik, yang baru masuk, selamat datang semuanya. Okey, selamat datang. Dan yang memberi salam, Waalaikumsalam, saya jawab. Dan terima kasih di atas kehadiran sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini. Jadi mungkin ada yang berpuasa, ya, puasa sunat pada hari ini, dan ianya memang dianjurkan pun bersempena dengan orang apa, penghujung sebelum kita nak masuk awal ma'al hijrah ni kan, awal Muharram ni. So selamat berpuasalah kepada mereka yang berpuasa. Dan insya-Allah moga dipermudahkanlah, ya. Maksudnya dari sudut kesihatan tu baik aja, tak ada rasa sakit perut dan sebagainya. Boleh tuan-puan ya. Baik, kemudian kita tak lupa juga untuk mendoakan juga sahabat-sahabat kita yang masih lagi berjuang, okey, yang masih lagi berjuang dalam menentang COVID ini ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kita doakan agar diberi kesembuhan, insya-Allah. Kita yakin bahawa Allah itu
uh, mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya, dan kita yakin Allah jualah yang mampu menyembuhkan, memberi kesembuhan, syifa kepada hamba-hamba-Nya juga, insya-Allah. Okay, kita doakan yang terbaik. Dan kita dikejutkan dengan khabar yang agak menyedihkan, ya, daripada artis tanah air kita, Siti Sarah, arwah dah pergi meninggalkan kita pagi subuh tadi kot dah. Saya pun baru baca tadi kat Facebook. Orang rumah saya cerita kan. Pukul berapa? 5 lebih kot. Jadi saya rasa semua pun kenal lah artis tanah air kita, Siti Sarah kan. Iaitu isteri kepada pelawak terkenal tu. Siapa nama? Syuaib. Syuaib Sepah tu. Jadi saya rasa tuan-puan kenal lah. Kalau tengok TV tu kan, tengok lawak-lawak tu, komedi tu. Jadi itulah, kita dikhabarkan bahawa Siti Sarah tu tadi telah kembali ke rahmatullah. Orang kata apa, COVID survivor lah kiranya. Dan apa yang menyedihkan, yang agak terasa sekali, ialah disebabkan dia pergi itu dalam keadaan, ialah dia adalah seorang ibu mengandung kan. Dan Alhamdulillah anaknya berjaya dikeluarkan. Katanya keluar pun tak cukup tempoh tu, 7 bulan tak silap saya. Maafkan saya kalau saya silap 7 bulan kot. Maksudnya lahir pula keluar awal lah. Sebab mungkin nak selamatkan bayi. Tapi itulah, orang kata ajal ketentuan Allah. Maka ibunya lah yang berjuang, yakni Siti Sarah ni tadi. Dan akhirnya diambil oleh Allah SWT atas perjuangan sebab COVID ni, tuan-puan lah. Sebab COVID ni, sebab tu orang kata kalau ibu mengandung ni, dia punya risiko ni besar sikit kan. Jadi risau lah. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan, kalau anak-anak yang, khususnya anak perempuan lah, tak kisahlah siapa-siapa pun yang mengandung ke, kita doakanlah yang terbaik. Maksudnya daripada urusan dia di permulaan tu sendiri, sampailah orang tak apa dalam fasa bersalin tu nanti, harap-harap dipermudahkan oleh Allah SWT. Peramatan ya. Itulah. Tak tahulah, sedih jugalah tuan-puan bila dengar tu. Bukan sebab kita mikir kan, yelah, seorang anak yang memang sebenarnya fitrahnya memerlukan kasih sayang seorang ibu, perlukan belayan. Dan si ayahnya pula, bukannya kita kata tak boleh buat, tapi biasanya kekuatan seorang ibu ni memang kena ada lah. Saya pun, saya rasa lah benda tu kan. Saya pun dah berkahwin. Saya rasa kalau saya yang seorang handle anak kecil ni tuan-puan, Allah Rabbi, tak tahulah macam mana rasanya. Jadi tuan-puan pun, ibu-ibu lagilah mengetahui benda ni. Lagi orang pengalaman jauh. Saya sendiri dalam orang tak apa, pengalaman saya yang terbatas setakat dalam tempoh beberapa tahun perkahwinan ni, itulah dia. Memang rasa lah, kalau anak kecil tu, kalau tak ada di samping ibu tu, memang rasa lain lah. Tambah nak menyusu dan sebagainya. Tapi bila dengar berita tu macam alamak, kan, kita bukan nak tak terima takdir tuan-puan, cuma bila dengar tu memang kesedihan tu pastilah. Macam mana pula perasaan ahli keluarga yang ditanggung. Dan sebenarnya ini adalah yang kita tahu, berita-berita yang kita maklum, kita tahu kan. Sebab ialah satu faktor artis kan, maknanya orang kata apa, orang kenal. Tapi sebenarnya di sebalik tu ada lagi ramai-ramai yang ramai lagi yang mungkin mempunyai masalah yang sama, menghadapi situasi yang sama. Perginya ketika itulah nak melahirkan anak dan sebagainya. Allahu Akbar. Itulah. Orang rumah saya tadi sedih dengar. Dia faham lah, dia mak kan, seorang ibu. Tapi itulah, itu takdir. Maksudnya Allah dah tetapkan cara perginya begitu. Dan insya-Allah moga-moga ianya dalam orang tak apa, kalau ikutkan dia dalam kategori syahid lah kan, melahirkan seorang anak. Dengan perjuangan menghadap COVID ni semua, tak tercerita lah tuan-puan ya. Tak cerita lah. Family-nya tak, mungkin rasa kita yang bukan ahli keluarga pun rasa tuan-puan ya. Apatah lagi ahli kalangan. Tambah-tambah pula si suami ni tadi. Entah rasanya macam mana tuan-puan. Kalau saya entahlah. Mau kena orang tak apa, kena take time sikit lah. Take time sikit. Tambah nak urus anak kecil dan sebagainya.
InsyaAllah apa pun kita doakan agar mereka yang telah dijemput oleh Allah SWT ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Boleh nah? Baik. Dan untuk malam ni pun kita akan masuk untuk awal Muharram lah. Kalau ikut tarikh yang biasa esok lah kan, hari Selasa, dan yang bekerja pun akan bercuti dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, bila kita masuk awal Muharram ni, ataupun kita kata tahun baru lah, jadi apa yang kita harapkan ialah sepastinya bila masuk je awal tahun kita akan sebut tutup buku lama, buka buku baru. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk kita lakukan juga hijrah. Kita tahu bila sebut ma'al hijrah. Jadi kalau kita faham dia konsep sirah, hijrah ni bukan sekadar perpindahan je. Kan kalau kita baca sirah, apa yang disebutkan dalam sirah sendiri ialah penghijrahan. Okey, Nabi bersama kaum-kaumnya, okey, berhijrah ke Madinah. Jadi apa yang kita faham maksud hijrah tu sendiri adalah pindah. Tapi sebenarnya hijrah kat sini maksudnya terlalu luas lah. Hijrah kat sini maksudnya terlalu luas, yang mana ianya adalah satu permulaan perkembangan Islam ketika itu. Tuan-puan biasa kan dengar kisah ni. Bila kata awal hijrah, maknanya awal Muharram, Okey, awal Muharram maksudnya perpindahan Nabi. Okey, kalau kan ada lagu tu, perpindahan Nabi dan umat Islam. Maksudnya daripada kaum muhajirin, Arab Mekah ni berpindah bersama Nabi ni ke Madinah. Maka di situ bermulalah persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin dan ansar maksudnya mudah kita faham, kelompok Arab Mekah dengan Madinah ni mula menjalinkan persaudaraan sebagai umat Islam. Dan disitulah juga bermulanya taqwim, kan, kalender-kalender yang kita tengok sekarang ni, awal Muharram dan sebagainya. Jadi untuk sebagai ibrah, pengajaran buat kita ambil ianya sebagai satu permulaan lah buat kita. Macam kalau kita tengok bulan 1 ke 12 selalunya kita sambut tahun baru ni dengan kemeriahan bunga api dan sebagainya, tak? Main bunga api, kemudian ada konsert-konsert sikit kadang-kadang. Itu biasalah yang berlaku kat Malaysia, semua pun tahu. Jadi untuk awal Muharram ni lain lah sikit, tuan-puan, kan? Awal Muharram ni lain sikit. Macam mana budaya kita baca doa sebelum masuk waktu maghrib, ataupun daripada tempoh selepas asar, sebelum maghrib tu ada baca doa apa? Penutup akhir tahun. Kemudian lepas maghrib kita akan baca pula doa awal tahun. Jadi untuk malam ni lah, hari ni lah, tuan-puan, kan? Tuan-puan boleh dah untuk doa tu nanti kat Google pun ada, boleh ambil, kan? Baca dengan ahli keluarga tu, InsyaAllah duduk berkumpul, kan? Gitulah. So tak adalah nak cerita apa pun. Itu sedikit maknanya, kesimpulannya, bila kita dah masuk awal tahun ini, apa yang kita buat, kita azam, pasang niat. Kalau kata tahun ni target nak apa? Nak dapat baca Quran dengan baik, lancar, contoh, kan? Jadi kita niatkan, azam, pasang niat betul-betul. Dan insyaAllah kita harapkan Allah memudahkan lah. Cuma janganlah pasang niat yang orang kata apa, yang melampau sangat sampai kita sendiri tak tertanggung nak buatnya, kan? Biar orang kata apa, bertepatan dengan situasi kita, keadaan kita, kesihatan kita sekarang, dengan tenaga yang kita ada. Kalau kita buat banyak-banyak nanti pening nanti, kan? Nanti banyak benda azamnya pening, tak terbuat nanti. Buat satu-satu dulu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Pelan-pelan lah. Saya pun banyak juga nak kena repairnya balik. Banyak. Kita sama-sama lah, tuan-puan, ya, InsyaAllah. Okay, so itu saja. Yang baru masuk, mari dulu tolong share. Santai-santai je, tuan-puan, kita pagi ni. So jangan lupa untuk betulkan niat balik sebelum kita nak mulakan pengajian kita. And then kita nak mula dah.
kita akan dahulukan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Jadi sebelum tu saya nak tuan-puan kita sama-sama niatkan sedekahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada mereka yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekahkan kepada seluruh ahli keluarga kita, ya. Pasangan kita semualah. Khususnya umat Islam itu sendiri, insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jom insya-Allah sama-sama kita istighfar dulu seperti biasa. Kita istighfar dulu. Santai-santai tuan-tuan. Yang belum share, bantu saya share dulu. Bantu saya tolong share dulu. Tadi saya nampak ada satu niat. Puan Roskulal. Azam nak jadi guru Quran. Izi ngaji. Masya Allah. Ahlan. Selamat datang. Okey. Siapa yang nak apply untuk jadi guru izi ngaji, insya-Allah. Kalau cukup syaratnya tu boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh apply. Okey? Baik, jom kita istighfar dulu sama-sama. Tuan-puan, saya lupa nak update pasal istighfar ni. Siapa yang dah dapat melodi dia? Ingat tak? Astaghfirullah. Lama dah saya tak update pasal istighfar ni. Memang semua boleh ikut kan? Macam sebelum ni kan, awal-awal mungkin ada yang rasa susah nak ikut. Sampai setakat hari ni macam mana? Tuan-puan dapat tak ikut melodi ataupun rentak istighfar ni? Gelak Puan Ros Kulal ke? Boleh apply ke? Boleh apply. Boleh tu boleh. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Kena tengok juga. Boleh apply tapi kena tengok syarat. Adalah syarat dia lah. Dia macam kita kerja biasa lah tuan-puan kan. Kalau ada interview. Ada interview. Malu nak jemput interview lah. Melody newborn. Masya Allah. Ada macam-macam melodi Ustaz. Okey lah tu. Dapat ikut jadilah tuan-puan. Biasa juga kalau student saya cakap macam tu, maksudnya dia ikut okey jadi. Dia kata pelik lah saya ikut ustaz jadi. Bila ustaz diam, terus dia bunyi dia berombak-rombak. Dia betul tak tahu mana pergi. Ni tak? Maksudnya alunan tu elok je. Elok kontrol. Kalau ikut dengan guru lah sama. Bila guru hilang habis, pum, tergelam terus. Tak mana pergi, tak jauh. Okey, tak apalah. Saja je tanya tuan-puan. InsyaAllah. Jadi jom kita mula. Sedia dah semua? Tarik nafas. Boleh tengok teks tu. Ada. Ikut aja nah. Ke laut Ustaz. Tak apalah. Kalau dah tenggelam tu pandai-pandai lah timbul balik ya. Jom. Tarik nafas. Aduh lawak lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula InsyaAllah. 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Alhamdulillah. Okey. Selesai dah tuan-puan untuk kita punya bacaan istighfar pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kita dosa-dosa kecil besar kita ya. Dan tak lawak terbaca komen tu ha. Sebab lembut sangat. Seorang meraban bunyi kita. Tak apalah tuan-puan. Asalnya maksudnya sampai dah. Bunyinya ke laut Cina ke laut Afrika ke, tak kisahlah mana laut pergi pun, asalkan maksudnya sampai, udah lah tu, kira jadilah tu ya. Usah dimikirkan melodi tu. Kalau tidak sampai sudah tak buat, tidak. Nak nunggu melodi tu jadi sampai sudah tak buat. Jadi tak apa. Orang kata balon je tuan-tuan. Bantai je, balon je. Asal dia bunyi tu dah jadilah tu. Ya. Okey, baik. Jadi untuk pagi ni kita nak sambung dua ayat sahaja, 278 dan 279. So tuan-puan kalau ada Quran boleh buka muka surat 47. Okey, masih lagi dalam surah Al-Baqarah, muka surat 47. Okey. Muka surat 47. Dua ayat 278 dan 279. Siapa yang tak ada Quran boleh tengok kat skrin lah macam biasa. Dan jangan lupa untuk sediakan nota-nota, buku nota, kemudian alat tulis sebagai catatan. Balon je. Betul lah. So inilah ayat dia. Saya kalau kita tengok, kalau kita perhatikan dua ayat ni, tidaklah ada ayat-ayat ataupun potongan yang merumitkan. Jadi mungkin mudah untuk kita baca, untuk kita lafazkan bagi setiap perkataan ni lah, insyaAllah. Tapi apapun, jom kita tengok juga, kita akan bedah juga mana yang perlu kita perbaiki, kita betulkan balik. Bab tebal nipis, bab hukum-hukum asas tu kita betulkan, insyaAllah. Jadi jom kita baca dulu sama-sama. Sedia semua, tarik nafas dalam-dalam, tarik betul-betul. Kalau kata Puan Maznah Dollah, dia selalu tarik awal. Dia tarik awal-awal napeh tu. Okay, ready semua? Jom. Sedia? Okay. Pastikan keadaan badan kita tegak. Boleh nah?
Cinta pun mampu ke laut, apa lagi melodi. Masya Allah. Ini terbaik ni. Penuh dengan falsafah. Okey, janji tajuk makin elok. Mantap kita punya Ustaz Cik Wan Sharifuddin. Sahabat saya ni. Ustaz Cik Wan. Nama dia CHEQWAN. Cik Wan. Okey, jom. Ready kot semua? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan isti'azah, kemudian kita baca dulu sama-sama. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ambil semula wadharuma. 1, 2 mula. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai dah bacaan yang pertama. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita macam biasa. Ingat hashtag kita apa dia tuan-tuan? Santai tapi sampai. Jadi walaupun santai, tuan-puan kena fokus jugalah ya, apa yang saya sebutkan ni, insya-Allah. Baik, jom kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Baik, kat sini kita kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Baik, sebab apa? Sebab kita tengok huruf mad bertemu dengan hamzah. Dan kita tengok hamzah ni, dia punya keadaan ni, penulisan dia ada tiang tuan-puan. Jadi kalau siapa yang dah belajar hukum mad jaiz ataupun mad wajib, insya-Allah pasti didedahkan dengan bagaimana keadaan hamzah bagi menentukan sama ada mad wajib dengan mad jaiz. Jadi kita dah tahu kalau mad jaiz ni, cara nak kenal dia ialah pertemuan huruf mad. Dan huruf madnya mana dalam perkataan ni? Itulah alif kecil ni bertemu dengan hamzah yang bertiang. Hamzah yang bertiang. Maknanya inilah yang alif dan di atasnya ada hamzah. Jadi dengan penulisan begitu sudah membuatkan kita yakin dan pasti bahawa itu adalah mad jaiz. So kat sini hukumnya mad jaiz munfasil. Maknanya ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Cuma kalau ada yang masih lagi kurang jelas dengan keadaan penulisan, mungkin tuan-puan akan anggap di sini hukum mad wajib lah. Betul tak? Kan? Sebab apa? Nampak dia macam rapat je duduk dalam satu perkataan ni. Tapi sebenarnya tidak. Kat sini adalah mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Maknanya dari sudut hukum dia memang mad jaiz. Dari sudut hukum, sebab tu nama hukmi. Dari sudut hukum dia memang mad jaiz. Cuma dari sudut bacaan, ianya perlu dibaca
seolah-olah kita sedang membaca pada hukum mat wajib, yang mana kita tak boleh berhenti padanya. Ya, 2 harakat. Ayyuha, kan, faham tak? Ya, kita berhenti, contoh. Tapi memandangkan perkataan ya ayyuhallazini di awal bacaan, kan, macam ni lah permulaan ayat 278 ni. Ya, so mana mungkin kita akan berhenti, kan? Betul tak? Kita tak akan berhenti. Ya, sebab apa berhenti? Mat jaiz kan boleh berhenti. Nampak tak? Jadi sebab itu digabungkan penulisan itu bagi menunjukkan bahawa dari sudut bacaan ianya sama macam mat wajib, tetapi dari sudut hukum ianya tetap mat jaiz. Jadi itulah sebab tuan-puan tengok digabungkan penulisan tersebut. Boleh? Apa pun balik kepada asas tadi yang saya cerita tadi, huruf mat bertemu dengan hamzah yang bertiang. Ni siapa yang dah ikut kita, dah belajar dengan guru-guru tuan-puan sebelum ni, insya-Allah faham lah. Tapi kalau ada yang masih belum jelas lagi, maknanya adalah benda yang kena check tu. Maknanya kalau tuan-puan dengar saya cakap ni, tuan-puan kurang jelas dan tak faham, maknanya adalah benda yang tuan-puan tertinggal tu. Bukan tertinggal pada penerangan saya ni, maksudnya dari sudut kefahaman awal. Asas mat jaiz tu berlaku bagaimana, mat wajib berlaku bagaimana. Kalau kat situ tak clear, maka ada kemungkinan lah yang saya cerita ni sebentar ni tadi, tuan-puan macam tak faham, tak jelas. Apa sebenarnya Ustaz sebut ni? Tak nampak perjalanan dia macam mana. Tapi tak apa, masa masih banyak tuan-puan. Sempat lagi untuk kita belajar pelan-pelan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Jadi yang kat sini, mat jaiz munfasil hukmi. Hukmi tu kalau tak sebut pun tak apa je, tak ada masalah. Okey, cuma ianya lebih kepada nak menjelaskan apa yang berlaku pada situasi ini. Okey, sebab tu didatangkan istilah hukmi. Ya ayyuha. Baik, ya bersabdu, pastikan kita jelaskan betul-betul bunyi dia. Jangan ayyu. Ya ayyuhallazi. Ayyu. Kemudian ha ni ha biasa tuan-puan masuk terus pada lam bersabdu ni, halla. Hallazi. Ha kita panggil ha simpul ataupun ha bulat, kan. Kemudian zi ni 2 harakat. Ni ya mad, sebelumnya baris bawah, 2 harakat. Dan jangan lupa makhraj, tempat keluar bagi huruf zal ni, hujung lidah. Zi sikit je. Ya ayyuhallazina. Nun pada atas na 1 harakat sahaja. A 2. Okey, 2 harakat sahaja, tetap 2. Kemudian dari sudut hukum lah, namanya mat badal, bukan mat asli, mat badal. Tapi bacanya tetap 2 harakat. Andai kata kita tersilap pun tak apalah. Boleh nah? Ya ayyuhallazina amanuta. Okey, baik. Manuttaqullaha wa dharu. Baik. Kat sini ma 1 harakat, nu ni, nu. Okey. Kalau kita berhenti tuan-puan, dia akan jadi 2 harakat lah mat asli. Amanu. Tapi andai kata kita sambung, dia akan dibaca begini. Amanutta. Maka digugurkan bunyi mat di sini. Waw mat ni tak perlu dibaca dah. Okey. Ya ya ayyuhallazina amanu. Kalau berhenti dia akan jadi 2 harakat nu. Tapi kalau sambung, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Gitu. Terus masuk pada ta yang bersabdu ni. Okey, ta yang bersabdu macam biasa, nutta. Okey. Qullah ini pun sama juga macam nu ni tadi. Kalau ikutkan dia mat asli, tapi disebabkan kalau kita sambung, qaf yang pada depan ni terus loncat masuk pada lam kalimah Allah ini, maka perlu dibaca dengan tebal lah.
pada kalimah lafzul jalalah, yakni kalimah Allah, perlu dibaca dengan tebal. Taqullaha. Boleh tak? Kalimah Allah perlu dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris hadapan. Kenapa kalimah Allah ni tebal? Sebab sebelumnya baris hadapan, iaitu pada huruf qaf ini. Qullah. Dia takkan jadi qulla, qullah. Kenalah bunyi dia tu. Boleh? Kemudian ha satu harakat aja. Ha kat sini. Taqullah. Allah. Ha satu harakat. Wadharu. Wadharu. Baik. Zal ni jangan lupa keluar ujung lidah sikit. Ru dua harakat. Ni waw mad sebelumnya baris depan. Wadharu ma. Wadharu ma baqiya. Ma dua harakat. Yang kita tengok ni alif yang ada bulat atas ni huruf ziyadah. Okey, huruf ziyadah. Yang mana ianya terdapat, ziyadah ni maksudnya tambahan. Ingat kan? Ianya ada pada sebutan, ianya ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Huruf ziyadah peranan dia apa? Dari sudut bacaan memang tak ada apa-apa. Tapi dari sudut konteks penulisan, tata bahasanya, dari sudut penulisan mesti kena ada lah. Kan? Wadharu ma dua harakat. Ni alif mat sebelumnya balik atas. Baqiyah. Baik, ni huruf ya tuan-puan ni bukan ya mat. Ni bukan ya mat. Sebab apa dia bukan ya mad? Sebab ya ni berbaris, ataupun kita kata ya ni hidup. Jadi bila dia hidup, dia tak matilah. Kan? Kalau dia mati, maknanya dia tak hidup. Tapi kalau dia hidup, dia tak mati. Pusing-pusing macam tu je. So, ya ni hidup. Ya ni hidup pada atas, maka dia bukan huruf mati dan tak mungkin ianya disebut sebagai huruf mat. Melainkan kalau berhentilah. Wadharu ma baqi. Contoh, kalau berhenti. Tapi kat sini kita tak berhentilah, tak digalakkan berhenti. Wadharu ma baqiya minar riba. Minarri. Baik. Mim baris bawah, mi. Nun baris atas, na. Kemudian di sini alif lam syamsiyah. Minarri. Cuma untuk ra ini kena buat apa? Kena nipiskan sebutan dia. Jangan tebal. Minar riba. Minar riba. Minar riba. Minarri. Minar. Beza pada ayat sebelum ni pun kita ada jumpa kalimah ra yang baris bawah ni. Jadi saya harap tuan-puan pun dah nampak dah macam mana cara nak sebut dia. Dan saya yakin untuk peringkat awal mungkin rasa susah sikit, tapi bila dah selalu baca, selalu sebut-sebut ni, saya yakin tuan-puan dapat bunyi dia tu. Betul tak? Siapa yang dah dapat bunyi dia? Cuba komen sikit. Dapat tak bunyi dia? Kalau saya ambil balik daripada wadharu tu. Wadharu ma baqiya minar riba minarri. Minar riba. Jangan angkat pangkal lidah tuan-puan. Itu je. Kunci dia jangan angkat pangkal lidah. Angkat je minar riba. Tu jadi tebal. Ataupun tuan-puan terhadkan mulut tuan-puan. Minar riba. Ataupun sebut tu santai je. Sebut yang paling santai sekali. Wadharu ma baqiya minar riba. Dapat tak? Alhamdulillah dapat. Okey, terbaik. Okey, minarri. Jangan angkat. Minar. Tu beza dia kat situ je. Penentuan dia. Minar ataupun minar. Minar riba. Itulah bunyi dia. Boleh nah? Jangan buat bunyi. Bunyi apa? Siapa ingat?
Siapa boleh penuhkan ayat saya ni? Jangan bunyi. Apa dia tuan-tuan? Jangan bunyi apa? Ada saya selalu sebut tu. Clue dia nama negara. Jangan bunyi apa? Boleh start lama dah makcik praktis. Okey, terbaik. Terbaik semua. Terima kasih atas respon. Puan Nani dah tulis dah tu. Okey, jangan bunyi London Chocorol. Boleh? Selalu tengok iklan kat TV. Boleh nak tuan-puan? Tak mau bunyi-bunyi وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Cik, bunyi ya. Minari. Kita duduk Malaysia tuan-puan. Okey, duduk Malaysia. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Itu bunyi dia, insyaAllah semua dapat Minari. So hukum kat sini tadi alif lam syamsiah saya dah sebut. Ba ni hukumnya mat jaiz munfasil lah. Mat jaiz munfasil kalau kita berhenti. Kalau kita berhenti pula. Kalau kita berhenti dia akan jadi riba 2 harakat. Kalau sambung mat jaiz hukumnya 4 ataupun 5 harakat. Itu kadar harakat dia. Semua tahulah. Kemudian nun mati bertemu kaf. Okey, kat sini hukumnya ikhfa haqiqi. Inku. Ni huruf kaf ni. Kaf baris depan. Inku. Kaf baris depan ku. Muncul bibir tak? Muncul. Muncul bibir tak? Muncul. Sebab apa? Sebab baris depan. Inku. Nun mati bertemu ta. Okey, nun mati bertemu ta ni hukumnya ikhfa hakiki juga. Dan kalau kita lihat, kalau kita dengar lah, bukan lihat. Lihat tu satu benda. Dengar pun satu benda juga. Contoh beza tak martabat dengung tu? Kalau tuan-puan dengar betul-betul. Mungkin tak jelas sangat. Saya ambil daripada awalnya. Saya baca pelan-pelan. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Apa pun berbalik pada makhraj. Ingat tu. Kalau kaf ni kita tahulah makhraj dia kat mana. Tengah lidah naik ke langit. So kita dah get ready dah. Inku. Baru kita boleh sambut huruf kaf tu dengan baik bunyi dia. Inku. Nun berjumpa dengan ta. Kita nak sambut ta. Kuntum mu'minin. Mim mati bertemu mim. Lain pula. Tadi ikhfa. Ada dengung tak? Ada. Okey. Kalau tum mim mati bertemu mim, idgham mislain. Masukkan bunyi mim ni ke dalam mim yang kedua ni. Mim bersabdu ni. Mim yang pertama ni mim mati. Kan kalau kita belajar hukum mim mati kan, mim bertemu mim. Mim bertemu mim maksudnya mim mati yang bertemu dengan mim. Jadi perlu diidghamkan. Masukkan bunyi dia, maka apa yang kita lihat sekarang, sebab tu terdapat sabdu pada mim yang kedua ni lah. Faham tak? In kuntum. Nampak? Untuk hukum ikhfa yang pertama ni, dua yang pertama ni,
Satu, dua. Nun mati bertemu kaf, bunyinya lain. Nun mati bertemu kaf, Nun mati bertemu kaf, bunyinya lain. Nun mati bertemu ta, bunyinya pun lain. Mim mati bertemu mim, lagilah lain. Sebab ni idgham kan. Bunyinya lebih padat, lebih sempurna. In kuntum. Beza kan? Semua tu. In kuntum. Kalau ditanya dengung tak? Dengung. Kadarnya berapa? Semua tu dua harakat lah. Kadar bagi setiap dengung tu. Jelas tak? Jadi kat situlah kita nak tajamkan lagi bacaan bunyi kita. Tapi kalau kita tersilap pun bunyi special, in kuntum mu'minin, tak apalah. Awal-awal belajar macam tu lah tuan-puan kan. Bukan nak dapat semua. Asalkan ikhfa' tu ada, jangan sebut nun mati tepat pada makhrajnya. Kita jelas semua tu. Ikhfa' kan, sembunyikan nun mati tu. In kuntum mu'minin. Dapat bunyi tu okey lah tu, alhamdulillah. Tapi kalau yang masih yang belum dapat, tak apa. Asalkan ikhfa' itu berlaku. Selesai. Bagi settle yang tu dulu. Okey. Bab martabat tu mungkin tak apa. Kemudian nanti kita cuba perhalusi lagi dengan lebih baik lah. Okey, kita sambung. Mu'minin. Kalimah mu'minin ni, hamzah yang sukun ni. Okey, ini bukan huruf mat wow ni. In kuntum Waalaikumsalam Puan Radia. Okey, sila. Tak apa. Mu'minin. Hamzah yang mati ni pastikan sifat syiddah berlaku. Apa syiddah itu? Suara yang tertahan mu. Jangan mu tak mau. In kuntum mu'minin. Mu. Itu syiddah, tahan suara. Boleh. Kemudian minin ni ma'arid lis sukun. Kita baca dengan kadar sama ada 2, 4 ataupun 6. Boleh tuan-puan. Mu'minin. Macam mana nak kenal ma'arid lis sukun? Kita berhenti pada nun dan sebelumnya terdapat ma asli. Itu je. Okey, clear semua? Baik, saya baca balik daripada awal. Saya ambil potong-potong lah. Saya berhenti sampai qullah ni. Kemudian sambung bawah pula A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Okay, kita baca sama-sama isti'azah terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Baik, kita teruskan. Fa'illam. Huruf fa baris atas fa. Kemudian ini bukan huruf mat tuan-puan Ini adalah tiang hamzah. Maknanya hamzah ni hidup lah. So kena tahqiq hamzah. Jelaskan hamzah. Fa'i. Fa'illam. Nun mati bertemu lam idgham bila gunnah. Ataupun idgham bi ghairi gunnah. Tanpa gunnah, tanpa dengung.
Masuk. Dia masuk. Nun mati tu kita masukkan ke dalam lam, tapi tanpa dengung. Fa'illam. Makhraj nun dah hilang tuan-tuan. Makhraj dia dah hilang sebab dah masuk pada lam. Dan sifat gunnah pun turut lenyap, hilang. Sebab tu kita dengar seolah-olah kita baca ni tak ada langsung bunyi nun tu. Fa'illam. Kan? Dia takkan bunyi fa'inlam, ada bunyi nun sikit ke, tak ada. Masuk secara sempurna. Idgham bila gunnah kamil. Okey, sempurna. Kamil ni maksudnya sempurna. Idgham bila gunnah. Masuk macam biasalah. Bila gunnah. Tanpa dengung. Kamil. Secara sempurna. Apa yang dikatakan sempurna tu masuk terus direct pada lam. Fa'il. Dia tak ada bunyi macam ada sangkut-sangkut dengung ke, bunyi tersorok ke, tak ada. Fa'illam. Itulah yang dimaksudkan kamil. Idgham bila gunnah kamil. Nak sebut bila gunnah saja pun boleh, tak ada masalah. Kamil itu sebagai orang pengukuh kepada cara kita nak faham dari sudut nak membunyikan tu. Kan? Bila kita faham kamil maksudnya kita baca tu tahulah sempurna. Itu better dah nah. Fa in lam taf'alu. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. Izhar, jelas. Okey. Jelaskan sebutan mim tu. Makhraj dan sifat dia kita jelaskan. Fa in lam taf'alu. Taf fa yang sukun ni, taf, ain baris atas a, lu dua harakat. Fa in lam taf'alu. Lu dua harakat. Ni waw mat sebelumnya baris atas, baris depan, maaf. Kemudian ni huruf ziyadah. Taf'alu, huruf ziyadah ni macam biasalah ada pada tulisan. Pada bacaan ada tak? Tak ada. Fa'dhanu. Fa'dhanu. Sama juga macam hamzah yang kita tengok pada kalimah mu'min ini. Hamzah yang mati semestinya sifat syiddah tu akan lebih ketara dan jelas lah. Apa itu syiddah? Suara yang tertahan. Kita ada sebut tadi kan, mu'minin tu. Jangan fa'dhanu saja nak buat macam lantun-lantun bunyi tak. Ataupun kita sebut tawallud lah, kita beranakkan bunyi dia. Jangan beranak. Fa'dhanu. Syak bunyi dia. Okey, syak. Baik, terima kasih kepada yang memberi star, Puan Safiah kita. Jazakillah. Fa'dhanu. Huruf zal jangan lupa keluar hujung lidah sikit je. Nu dua harakat, ni waw mat sebelumnya baris depan. Sekali lagi kita jumpa huruf ziyadah, abaikan sahaja. Ia memang ada pada tulisan tapi pada bacaan tiada. Bihar. Ra yang mati ni kena tebal ke nipis tuan-tuan puan? Sepastinya kena tebal. Ra yang mati, bila dah mati kita tak tahu status dia sebab dia dah mati. Macam mana kita nak menentukan sama ada dia tebal ataupun nipis sebab dia dah mati? Jadi untuk tahu status dia ni, nak baca dia tebal ke nak baca nipis, kena tengok huruf sebelum dia. Okey, so kita tengok ra ni mati. Okey, kemudian nak tahu dia tebal atau nipis, tengok sebelum. Kita tengok sebelum. Ada huruf ha yang berada di atas. Kita bukan tengok huruf, tengok baris. Jadi kena tebal. Hati-hati. Tuan-puan kena fokus. Saya tahu kalau dari sudut teori penerangan tuan-puan faham, tapi bila kita baca kadang-kadang kita tak perasan dah benda-benda tu. Betul tak? Macam ni kita bedah satu-satu. So tuan-puan sempat, orang kata apa, otak ni untuk proses memikir. Ra mati sebelumnya baris atas. Oh, okey. Tebal. Tuan-puan pun boleh jawab. Saya yakin kalau saya tanya kat komen ni pun, tuan-puan akan jawab jawapan yang sama dengan hujah yang sama. Cuma masalahnya datang waktu bila? Waktu kita baca seorang-seorang nanti. Sebab bila kita baca, kita tak perasan. Kita dah tak fikir dah benda tu. Otak kita tak sempat bertindak untuk kita fikir situasi tu. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim. Nampak? Bihar tambah kalau baca laju pula. Lagilah. Mana nyempat nak mikir tu. Jadi itu yang kata tu, biar kefahaman tu ni, biar dia solid, lekat kat kepala. Tengok je tahu.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 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 حرب حرب. Dari sudut teori saya yakin tuan-puan boleh kupas satu persatu sebiji, tak ada masalah. Cuma praktikal tu. Tambah macam ni lah. Ini saya cakap ni berdasarkan apa yang saya lalui lah. Bersama pengalaman bersama pelajar-pelajar kan. Bila tanya, contoh baca kan. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim. Tu saya suruh ulang balik. Saya tak bagi tahu, saya ulang. Ulang balik. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim. Betul bila saya tanya, okey, ra mati sebelumnya baris atas tebal ke nipis? Tebal. Boleh jawab. Tapi bila baca tak perasan. Bihar baca. Biharbim. Macam ni ya. Fa'dhanu biharbim har. Biharbim. Dia bukan nipis tapi bunyi longgar. Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbim. Biharbim. Nampak? Har. Dia tak salah. Kekemasan tu tidak ada. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ. Baru puas dengar dia. Puas tu bukan pada orang lain, pada kita lah. Orang yang mendengar pun satu hal juga. Tapi pada kita ni, kita tahu nak menyebut tu huruf tu dengan penuh kesungguhan. Kita menzahirkan setiap sifat-sifat huruf yang kita belajar. Itu yang syok tu. Baru betul kan. Barulah seronok rasa dia punya orang tak berzuk tu. Jiwa perasaan tu rasa. Jadi insyaAllah tuan-puan pun akan dah rasa benda tu. Dan tuan-puan mungkin dah rasa dah. Ya tak? Cuma apa pun yang saya cerita ni, apa yang saya nak adalah kita kena hati-hati. Itu je. Sebab tu kena proses belajar ni kena berulang-ulang sampailah dia melekat. Kan? Macam saya tanya tuan-puan, 1 tambah 1, 2. Cepat jawab tu. Otak ni dia macam dia tak perlu nak fikir panjang lah. Cepat je. 3, 2, 5. 3 tambah 2, 5. Kita tahu 5 tambah 5, 10. So macam tu lah kita nak hadam hukum-hukum tajwid ni. Tengok boleh. Tengok terus baca. Tengok terus sebut. Macam tu. Boleh nak? Tapi apa pun kalau kita terbaca biharbim sekali pun, dia tak adalah dosa. Cuma kurang kemas. Saya bercerita tentang kekemasan. Sekarang ni saya bercerita tentang kekemasan. Bukan cerita dosa ke tidak ni, apa pahala ke apa, bukan. Ni cerita tentang kekemasan. Fa'dhanu biharbim. Maka kat sini jelas ra yang mati sebelum yang baris atas kena tebal. Fa'dhanu biharbim. Boleh nah? InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, jom sambung lagi. Tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, masuk dengan sempurna. Bi gunnah, dengan dengung. Bim itu kata kamil, sempurna. Biharbim. 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 Bim. Tu. Okey, dengung sempurna. Minallahi wa rasulih. Minallahi wa rasulih. Minallahi wa ra. Minallahi wa rasulih. Hi wa ra. Ini semua satu harakat ni. Ra tebal lah. Kalimah Allah ni pun sama tebal. Lupa nak sebut. Kalimah Allah ni tebal sebab sebelumnya baris atas. Minallah. Ingat, yang tebal pada lam nun jaga hati-hati. Tak mau mino. Mina. Mino, minallah, mina. Minallah. Kalimat lam tu baru tebal. Mina, minallah. Biharbim minallahi wa rasulih. Hi wa rasul. Su 2 harakat. Ra baris atas ni tebal lah. Semestinya kan. Su 2 harakat. Lih. Okey, lih ni kita matikan macam biasalah. Jangan panjang pula. Syak. Wa rasulih. Tak mau panjang nah. Wa rasulih. Itu bukan ma'arif sukun.
Boleh berhenti syak. Wa rasulih. Baik, saya baca sekali lagi. Kemudian kita ulang فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Lih ni saya lupa nak sebut. Jangan lih tau. Lih wa rasulih. Kemas. Bagi disiplin bunyi dia. Okay, jom. Fa'illam. 1, 2, mula. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Okay, selesai Baik, kemudian nun mati bertemu ta. Okay, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki lah. Wa in tu. Dengung nipis je. Nun mati bertemu ta, ikhfa. Sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhraj. Bertemu dengan ta pada depan tu. Tu betum. Ba yang mati ni qalqalah sughra, lantunan kecil je. Wa in tu betum. Tubetum. Mim mati bertemu fa ni izhar syafawi. Jelaskan Wa in tubtum falakum ru'u. Ingat ada sifat dengung dia tuan-puan dengan kadar yang rendah lah. Tu. Jangan bunyi jelas, betul-betul jelas. Betum falakum ru'usu amwalikum la. Kan banyak mim mati ni kan. Kalau itulah yang kita faham maksud izhar tadi, maka bunyinya macam tu lah. Jelas, jelas mata. Tanpa melibatkan sifat asli, sifat gunnah, dengung asli yang ada pada mim kan. Itulah bunyi dia. Wa in tubtum falakum. Nampak? Sikit je. Jangan kita melayan bunyi dia. Cuma sekadar kita lalu je. Falakum ru'usu amwalikum. Boleh nak? Ni kena faham lebih sikit lah. Kita nak nanti faham jelas bunyi tu. Falakum ru'usu amwalikum la. Jenuh lah itu ya bunyi dah. Falakum ru. Baik, mim mati bertemu ra. Sekali lagi, izhar syafawi. Ru'u. Ra baris depan ru. U ni 2 harakat. Okey. Kalau ikutkan kat sini u ni di tengah-tengah perkataan kan. So kita biasanya sebut syibih badal, yang menyerupai badal. Tapi sebenarnya nak sebut mak badal pun tak ada masalah tuan-puan. Asalkan kadar tu betul. Sebab ni bab istilah je sebenarnya. Hatta kalau kita sebut mak asli sekali pun tak ada masalah. Sebab syibih badal yang menyerupai mak badal ni pun sebenarnya mak asli. Saya dah pernah sebut dah sebelum ni. Jadi jangan rasa keliru dengan istilah. Okey, yang penting ialah dari sudut bacaan itu bertepatan dengan riwayat ataupun tidak. Maknanya kalau dua lah kita baca. Usahlah ditambah-tambah jadi 6 ke 10 ke. Boleh? Wa in tubtum falakum ru'usu. 2 harakat, su ni 1 je. Mim mati bertemu waw. Mim mati bertemu waw. Sama juga izhar. Jelas. Tapi dengung tu ada. Falakum ru'usu amwalikum. Amwalikum la. Mim mati bertemu la. Sekali lagi. Izhar. Likum la tazlimu. Baik, huruf dha ni jangan taz. Tu nipis tu. Ingat huruf dha kan tebal selamanya. Terus je.
Jangan taz, tau, tau, tau. Tapi jangan muncung. Tau, tau. Beza. Tau, tau, muncung. Tau, 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 tau. Itu beza dia kalau kita muncung. La taulimuna wala tau. Penuh. Tau. Amwalikum la tazlimu tau. Tawli. Tawli. Gitu. Boleh Dha huruf dha tebal. Limuna. Mu dua harakat. Okey, mat ni sebelumnya baris depan. Nawala la dua harakat juga. Okey, alif mat sebelum baris atas. Tuzla. Dha yang mati ni. Dha yang sukun. Sama juga. Kat sini muncung tak? Tuan-puan. Cuba jawab sikit di ruangan komen kita. La wala tu. Yang hujung tu. Muncung tak ni? Saja tanya balik kan. Menguji minda. Muncung ke tak? La tazlimun wa la tuzlimun. Tuz. 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 Okay, so muncung lah kan. Sebab apa muncung? Sebab baris depan. Okay, cuma kita kena faham yang muncung tu pada ta sebenarnya. Sebabkan dia nak sambut dha yang mati tu. Wala tuzli tuz. Jadi sebabkan ta tu, pengaruh muncung pada ta tu yang membawa pada dha tu sekali lah. Walaupun dha tu bukan secara total kita muncung pada dia, tak. Cuma disebabkan itulah pertemuan dua sebutan tu. Wala tuzlamun. La tazlimuna wala tuzla. La tazlimuna wala tuzlamun. Tuz. Kat sini mungkin ada rasa susah sikit nak sebut kan. Tapi apa pun balik pada makhraj dia dulu. Dha ni keluarkan hujung lidah. Pelan-pelan buat kat situ pelan-pelan. Tuzla. Tuz. Dia singkat je. Kadar muncung tu singkat je pada ta tu. Okay. Jadi dia sekali lah tu. Kita tak perasan lah. Jangan kita duk fikir sangat. Tu je muncung lah tu. Dha tu. Nanti merepek bunyi tuan-tuan. Tak payah fikir. Muncung je. Wala tuzlamu. Dia akan jadi bunyi yang tersendiri. Auto tuan-tuan. Jangan risau. Boleh nak? La tazlimuna wa la tuzlimun. Ya Allah. Terpengaruh dengan baris lam tu. Mula-mula lam dari bawah. Yang kedua tu baris atas. Saya ulang balik La tazlimuna wa la tuzlamun. Dapat tak bunyi dia Okey, untuk yang mun ni sekejap tukar. Mun ni ma'arid li sukun lah. Kita berhenti pada nun. Sebelumnya mak asli 2, 4 ataupun 6 insyaAllah. Saya ambil balik daripada atas ni. Okay, sekejap kita baca sama-sama Okay, saya baca dulu. 1. Okay, dengar Tak apa saya bilang juga. 1, 2 mula. Wa in tubtum falakum ru'usu amwal
ولا تظلمون. Okey, boleh kita baca sama-sama. Wa in tu. 1 2 3. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai dah tuan-puan. 2 ayat kita pada hari ini. Jadi macam saya sebut di awal tadi, nak kata dia susah sangat pun tak juga. Nak kata senang sangat pun tak juga kan. Baik, jadi selesai 2 ayat. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, sebentar tuan-puan, saya nak maklumkan bahawa insya-Allah pagi ni ni tengok betul-betul siapa yang sebelum ni memang tertunggu-tunggu untuk melakukan pendaftaran. Jadi insya-Allah ni saya nak maklum ni. Untuk kita punya seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada 28 Ogos, hujung bulan Ogos ni lah, 28 take note betul-betul tarikh dia. 28 Ogos 2021 dan tarikh ni pada hari Sabtu tuan-puan. Tarikh ni pada hari Sabtu dan waktunya ialah daripada 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Maknanya kita perlu komit untuk seminar ni dalam tempoh setengah hari lah untuk hari Sabtu 28 Ogos ni. Dan platform yang kita gunakan melalui Zoom online. Sekarang ni seminar-seminar kita semua melalui Zoom dah. Sebab apa? Sebab kita nak wujudkan orang kata apa, biar kita rasa suasana tu. Saya nampak tuan-puan nampak saya. Sebelum ni memang seminar kita buat melalui Facebook kan. Macam ni lah, live macam ni, tuan-puan boleh komen. Jadi dalam Zoom nanti dia lebih menarik lah kot, insyaAllah. Jadi ini antara seminar yang pertama kita anjurkan melalui medium Zoom lah, Zoom online. So tuan-puan kena download lah Zoom nanti. Tapi itu tak apa, pelan-pelan boleh settlekan, tak ada masalah. Baik, so pendaftarannya akan dibuka pada pagi ini. Pada pagi ini jam 11 tuan-puan. So sekarang ni dalam 9.50. So 9.50 maknanya ada tempoh lebih kurang sejam lebih sikit lah sebelum buka pendaftaran ni. Hari ni kita mula pendaftaran, buka pendaftaran jam 11 pagi, insyaAllah. Jadi yurannya seperti yang tertera. Untuk harga ni tuan-puan, ini harga early bird harga yang terawal lah. Daripada 9 Ogos sampai 11 Ogos. Ada 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari, 9, 10, 11 Ogos 2021. Jadi dalam tempoh 3 hari ni, bagi mereka yang mendaftar, insyaAllah yurannya seperti yang tuan-puan lihat lah. Untuk package light RM19 dan package premium RM35. Apa beza dua-dua ni? Bezanya ada buku dengan tak ada buku je. Kalau yang package light ni kita bagi dalam bentuk file PDF lah. Kita bagi PDF, kemudian tuan-puan boleh print sendiri. Yang package premium ni adalah buku yang kita cetak sendirilah. Kemudian kita akan postkan pada tuan-puan. Untuk 35 ni dia tak termasuk postage lah. Dia tengok pada tempat. Boleh. 35 bukan sekali post. Tak sekali post. Kalau sekali post dia jadi lain lah pula. Kalau tambah post lain lah. Tengok lah mana tempat kan. Sabah ke. Kalau Sabah lain lah. Kalau Singapura lain lah harga dia. Kalau Semenanjung lain lah harga dia. Gitu. Boleh lah. Postage saya tak pastilah berapa. Ikut tempat. Ikut tuan-puan duduk mana. Okay. Ustaz, today our national day. Wah, terbaik Singapura. Moga terus berkembang maju, insyaAllah kami doakan. Mantap. Kita doakan geng-geng Singapura, Singaporean. Okay, berapa ramai geng Singapura ni? Ada ke? Ke puan saya biar seorang je? Kalau ada bolehlah halo-halo sikit bawah ni. Kalau besut Terengganu tu rasanya tak pastilah, saya tak sure lah. Untuk bahagian post ni saya tak pasti. Mungkin RM10 macam tu kot. 10 kot.
Okey. Uh, 10 tak silap saya lah. Majulah Singapura. Mantap. Okey, so dapat untuk package light RM19. Kalau rasa malas nak renyah-renyah nak ni, tuan-puan ambil lah package light tu. Harga pun mampu milik. RM19. Saya tak tahulah kalau tuan-puan rasa macam mahal, saya mohon maaf kalau rasa macam termahal ke RM19 35 tu, saya mohon maaf. Cuma inilah orang kata apa, harga yang kita rasa okey, yang sesuai dengan orang kata apa, kita semua ni lah. Sesuai benar lah. Untuk tempoh dalam setengah hari tu, insyaAllah. Clear nah? Tahniah Singapura. Puan Z Mohta and her sister. Okay. Oh, ada lagi yang lain. Minta maaf lah. Tak perasan kadang-kadang So, itulah. Ini untuk harga sepanjang early bird ni, iaitu bermula pagi ni 11 pagi kita buka pendaftaran, dan untuk harga ni hanya dapat dalam tempoh 3 hari ni je tuan-puan. Nanti dah masuk 12 Ogos, dah masuk 12 Ogos, harga dia berubah. Tak adalah banyak sangat berubahnya. Tapi nak mudah belat, daftar je lah tempoh 3 hari ni kan senang. Okey. Postage tengok tempat, tuan. Tuan Alif Hazman, tengok tempat. Okey. Okey, untuk makluman, siapa yang dah daftar untuk package masterclass, dah tak perlu daftar lah. Siapa yang daftar package masterclass sebelum ni kan, yang kita buka, so tak perlu daftar dah. Okay, itu yang pertama. Kemudian tadi ada yang tanya, saya nak tanya Ustaz, saya perlu daftar lagi? Masterclass, okey, ni Puan Syamsiah tak perlu daftar lah. Yang masterclass tak perlu daftar. Cuma yang siapa tanya, yang dah masuk waiting list ataupun group info ni. Okey, kalau tuan-puan tengok, cuba tengok pada gambar ni. Cuba tengok gambar yang terpapar ni. Tuan-puan yang nak daftar, pastikan tuan-puan kena masuk dulu group info Easy Ngaji ni. Sebab segala makluman semua akan disampaikan melalui grup tersebut. Kalau tak masuk, nanti tuan-puan akan terlepas info nak daftar macam mana dan sebagainya. Okey, boleh nak? Daftar dulu. Nanti kita akan bagi e-workbook tu. Okey, Puan Nora Mahmud. Maksudnya bayaran RM19 ni, nanti kita akan bagikan dalam bentuk PDF lah dia punya tu. So nanti tuan-puan boleh print sendiri gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak back in ke akaun mana? Kena masuk dalam grup ni dulu tuan. Tuan ke puan? Puan Hani Big. Okey. Masuk dulu dalam grup info Easy Ngaji. Okey, kalau ada team tolong letakkan link boleh? Link info. Okey, dia ada dua. Ada grup WhatsApp, ada grup Telegram. So pilihlah mana yang kita nak masuk. So nanti bila dah duduk dalam tu, sagi jam 11 pagi akan ada lah. Tuan-puan ready je. Nanti akan diberikan makluman berkenaan cara pendaftaran dan sebagainya, nombor akaun dan sebagainya. Boleh nak? Info tu pergi ke mana ya? Info tu gimana? Maksud tu apa tu? Pergi ke mana? Tak, itu grup untuk tuan-puan dapatkan makluman tentang cara nak daftar dan sebagainya. Boleh nak? So boleh tengok di ruangan komen dah ada link, tuan-puan tekan je. Nak masuk Telegram ke yang WhatsApp punya. Saya lebih prefer pada grup Telegram lah. Kalau ada Telegram, better masuk yang Telegram. Okey, senang nanti. Masuk yang Telegram. So nanti apa-apa saja info semua melalui situ. Kita tak bagi tempat lain. Dalam tu je. Okey? Dalam tu je. Telegram. Boleh tengok di pin komen, boleh tengok di ruangan komen dan diletakkan link. Tekan je link tu. InsyaAllah nanti pukul 11 akan diberikan makluman lah untuk cara pendaftaran.
Okey, sama je. Macam mana yang seminar-seminar tuan-puan pernah join sebelum ni, kaedah dia sama je. Duduk dalam grup tu. Kalau dah memang ada dalam tu, duduk je dalam tu sampai bila-bila. Okey, boleh? Alright, info tu, grup info tu Telegram. Masuk je dalam grup, nanti kita akan guide lah. Ada tim kami akan guide cara nak daftar dan sebagainya. Kat situ nanti kalau tak faham ke apa, nanti tanya je. Okay? Itu saja. So bolehlah siapa yang dah pernah join sebelum ni, bolehlah pula ajak kawan-kawan, ahli saudara ke, kan, kerabat-kerabat, ajak aja. Kalau ada yang berhajat, nak sponsor lah ustaz, boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya nak package light ni, saya nak sponsor untuk 10 orang, contoh kan. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Maknanya nanti kita akan pick, kita akan ambil lah. Kita akan cari, contohnya maksudnya orang-orang yang memang mungkin nak join tapi ada masalah yang tertentu. So itu kita akan ambil nanti. Boleh nak? Jumpa dah, alright. Kok ada yang siapa yang berbesar hati nak buat sumbangan, bukan sumbangan lah, nak sponsor lah, kita istilah sponsor kan. Nak sponsor untuk 10 orang lah ustaz, untuk 5 orang, nanti kita akan cari orang, jangan risau. Okay, tak ada ambil commission pun. Okay, kalau kata 5 orang lah kita cari, jangan risau. Okay, itu sahaja. Ini bukan paksa tuan-puan. Seminar ni bukannya untuk kita paksa. Bukan paksa, tuan-puan ni ikut, wajib ikut. Kalau tak sah Fatihah. Tak. Siapa yang rasa nakkan pengetahuan, nakkan perkongsian, saya akan sharekan nanti dalam seminar ni nanti berkenaan dengan Fatihah Pro. Konten dia nanti tunggu dan lihat lah. Okay. Itu sahaja. Rezeki tanpa diduga. So back in. Okey lah. Itu saja. Tak ada apa kot. Jangan keluar lagi. Relax dulu. Nak baca dulu tadi. Tak habis lagi. Okey, jom. Sebagai penutup, kita akan akhiri dengan bacaan yang kita dah bincangkan tadi. 2 ayat. 278 dan 279 lah. InsyaAllah dah ready ke semua? Kita baca Jom kita mulakan. Bonda sponsor Atuk. Terbaik bonda. Sponsor Atuk. Okay, jom. Dah ready dah. Okay, kita fokus pada bacaan. Fokus pada bacaan. InsyaAllah, jom. 1. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
Sadaqallahul azim. Okey, selesai. Yang pertama. Sekali lagi kita ulang. Kita tempo laju sikit lah. Lajukan sikit bacaan kita, insyaAllah. Sekali lagi, sedia semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tuan-puan, selesai sudah untuk kita punya perbincangan 2 ayat hari ini, ayat 278 279 insya-Allah. Siapa yang baru masuk tak sempat tertinggalkan yang di awal-awal tadi, tak apa, nanti boleh tengok ulangan semula lah. Okey, tak ada masalah. So itu saja insya-Allah. Selamat menyambut awal Muharram semua insya-Allah esok. So macam biasa yang saya sebut di awal tadi, bila kita masuk tahun baru ni pastinya akan ada azam yang barulah. Dan saya ada sebut juga tadi, kita nak pasang niat, nak pasang azam ni pastikan ianya bersesuaian dengan situasi keadaan kita sekarang. Jangan pasang banyak sangat niat, nanti takut tak terbuat. Tak terbuat. Buat satu-satu dulu. Kalau kata okey tahun ni nak pasang azam, nak lancar baca Quran, okay, selesaikan dulu. Cari guru, belajar dan terus belajar. Pelan-pelan. Nanti akan datang next nak belajar apa? Nak belajar qiraat lah pula. Baru belajar qiraat. Nak belajar taranum, belajar taranum. Nak belajar ilmu lain pula, nak belajar ilmu fiqah, nak belajar tafsir, belajar tafsir. Macam tu, satu-satu. Kan? Biar kita dapat buat tu betul-betul molek-molek, tak kelang kabut. Maksudnya urusan kita dengan keluarga masih lagi terurus, urusan kita sendiri pun masih terurus. Kemudian urusan pembelajaran kita masih lagi terurus. InsyaAllah lah. So itu saja kot, tak ada apa. So kita jumpa pada hari Rabu nanti insyaAllah. Dan untuk pendaftaran seminar Fatihah Pro nanti, kita buka pada jam 11 pagi insyaAllah. Tuan-puan pastikan masuk dalam grup yang disebut tadilah, grup info tu nah. Link tu ada di ruangan komen kat bawah tu. Okey, terima kasih sekali lagi semua. Selamat menyambut awal Muharram Ustaz dan sahabat-sahabat. Terima kasih Puan Azizah Makca kita. Okey, itu sahaja kot. Nanti bolehlah baca doa penutup akhir tahun dengan doa awal tahun nanti petang nanti kan, lepas asar dan selepas maghrib. Tak ada apa dah kot. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan dan kita pastikan untuk tahun yang nak baru kita masuk ni adalah tahun yang lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya lah. Boleh ke? Tapi tuan-puan dia mesti dah baik dah, tak ada masalah tu. Okey. Okey, untuk makluman juga, untuk live sebab esok memandangkan izin ngaji pun tutup, bercuti lah, cuti awal Muharram. So saya pun esok cuti juga sebenarnya, tapi esok saya ada seminar. Saya join seminar. Bukan saya yang buat seminar, saya join seminar, ada seminar saya join. So esok saya punya kelas pun tak ada. Dan untuk sharing di YouTube bersama Ustaz Helmi Raplis kita kan, pun tak ada juga. Cuti belaka semua. Okey, itu sahaja tuan-puan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya undur diri dahulu. Jom kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
Okey. Itu saja daripada saya. InsyaAllah, mohon maaf anda ada kekurangan. Jangan lupa, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi beri peluang pada kita untuk bersama-sama menuntut ilmu pada hari ini. Saya undur diri dahulu. Jumpa lagi saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan.